Baik, insyaallah kita buka kuliah kita pada maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaddatul jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan beriman kamu akan beberapa derajat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak semua dari masalah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, lebih kasih kepada ayahnya, lebih kasih kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Nawatu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal naf'ah wal intifa wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'amil huda wa dalalati ila khairi bi ittiba wa hillah ardati wa kullu subhanahu wa ta'ala. Majlis silakan terima mukamilan, kemudian pengurusi surau. Ada pengurusi? Tak ada. Pengurusi tak tahu mana, tapi Cik Mat pun sama juga. Dia adik dia meninggal. Oh, Kan, dia ada. susah tapi orang di sana. Oke. Sekarang ni kita anggap semua pengurusi lah. Pengurusi kan datang puasa sidang jemaah muslimin yang berdoa. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali kita pada malam ini. Kita sambung kitabnya Asas Akidah ya. So kitab ni nak teruskan ke tidak? Tak ingin. Tak ingin memang tak ingin. Ustaz Nabi kan tu kan. Memang tak ingin lah. Tak ingin lah. Memang tak lebih. Jadi disambung di bulan-bulan seterusnya. Boleh habis. Tapi kalau setakat malam ni memang tak ingin lah. Tak ingin lah. Memang tak ingin lah. Sekarang ni dia arahkan itu Ustaz kan. Itu kan dia tu. Dia jadi dia bulan yang diarahkan tu bulan 11 diarahkan untuk baca kitab ni. Sama ada habis ke tak habis ke baca. Lepas tu bulan 12 terserah kepada masjid atau surau perkenaan. So kalau nak continue boleh continue, tak nak continue pun tak apa, bacalah kitab yang sebelum ni. Sebelum fikah sebelum ni kan.
Ataupun nak buat selang-seli pun boleh. Selang-seli dengan fiqh yang kita baca tu dengan kawin. Betul. Banyak lagi tu. Dia baru buku surat apa? Berapa tiga. Baik. Jadi malam ni kita baca. Saya diarahkan suruh baca dia kitab ni. Cik Muhammad kata bacalah kitab ni. Baca kitab ni, semua akan datang nak sambung terpulang lah. Beritahu lah. Kalau nak sambung kena beli lah. Jangan saya bercakap seorang. Tuan datang goyang kaki dengan kaku semua kan. Itu yang cakap dengan buku lagi kalau tak ada kitab tu macam ya. Semua usi dia kita kan. Ya. Yang Ustaz cakap betul kan tak tu. Dia tak faham. Macam ni kan kita boleh tengok kitab dia kan. Ya. Kena beli dah. Tak apa Ustaz sambung dulu. Lepas tu kan minggu ni akan datang kita ni. Okey. Bincang kursi suruh kita beli. Baik, kita lihat muka surat 10 Hukum makan. Hukum makan, hukum adat dan hukum syarak. So apakah dikatakan hukum? Hukum maksudnya isbat al-amri wa nafi. Isbat al-amri wa nafi. Menetapkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Itu dikatakan hukum. Setiap benda tu dia ada hukum kan. Sama ada boleh ke, tak boleh ke, halal ke, haram ke dan sebagainya. Cuma dari segi sudut syarak ni, dari segi hukum dia ada 3 pembagian hukum. Pertama hukum makan. Hukum makan, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Hukum makan, manakan ni dia lebih kepada pertimbangan akal lah. Dah dalam hukum makan, mestilah pertimbangan akal. Ataupun dari segi logik akal. Kan? Logik akal, pertimbangan akal. Itu dikatakan hukum makan. Hukum syarak ni bila mesti bersumberkan kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu dikatakan hukum syarak. Hukum adat ni berdasarkan kepada adat lah. Adat kebiasaan tempat tu macam mana. Dan adat ada masa yang boleh jadikan hukum. Adat muhakamah. Kan? Adat tu boleh jadikan hukum selama mana tidak menentang dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mana hukum adat tu boleh juga yang dikira lah dijadikan sebagai hukum syarak. Mana dinaikkan tarafnya sebagai hukum syarak lah. Selama mana tidak menentang dengan syarak. Bila nak menentang dengan syarak, tak boleh dijadikan, tak boleh dinaik taraf sebagai hukum syarak lah. Hanya sekadar hukum adat lah. Hukum adat kebiasaan. Contohnya masuk ke kampung tu adat dia apa? Masuk kampung tu tak boleh buka selipar. Tak boleh buka selipar lah. Sampai adat dia macam tu. Kalau masuk ke kampung tu, kalau nikah orang kampung dengan kampung tu, tak boleh buat rumah kat luar, mesti duduk dalam kampung itu. Kan? Kalau nikah dengan negara dalam kampung tu lah, betul kan? Tak boleh kita buat rumah di luar, mesti buat di dalam kampung tersebut. Itu hukum adat lah. Adat kebiasaan dia macam tu. Itu. Kemudian kita kembali kepada hukum akal tadi. Hukum akal ni dia penting di dalam, dia macam neraca lah. Hukum akal ni dia macam neraca pertimbangan untuk menentukan benda tu betul ke tak betul. Contohnya 1 campur 1. 1 campur 1 mestilah jadi 2. Tak boleh 1 campur 1 jadi 3. Sebab daripada kepentingan akal kita macam tu lah. Kemudian akal kita lagi, setiap orang tu setiap manusia tu dia mesti beranak. Setiap manusia dia tak boleh bertelur. Yang bertelur ni ayam. Ayam bertelur, manusia beranak. Mana segi logik akal kita lah. Ayam tu dia tidak boleh
beranak. Dia mesti bertelur. Kemudian manusia pula mesti beranak. Dia tidak boleh bertelur. Kemudian ikan, ya, di sisi pertimbangan akal kita, ikan ni dia duduk ke mana? Atas darat ke dalam air? Mestilah duduk dalam air. Ikan tak boleh duduk atas darat. Atas darat dia mati. Betul? Jadi ikan mesti duduk dalam mana dari sisi tauhid pertimbangan akal kita lah. Macam tu. Baik. Jadi hukum akal kita lihat yang pertama hukum akal, lepas tu nanti kita lihat hukum syarak dan juga hukum adat. Kalau di sini dia letak hukum adat nombor 2. Nombor 3 nanti baru hukum syarak. Baik, kita lihat hukum akal. Hukum akal adalah fikiran ataupun akal budi, iaitu kebijaksanaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, sehingga boleh dibezakan antara manusia dengan haiwan. Jadi akal ni penting lah. Dia macam neraca, timbangan lah untuk menentukan kita ni waras ke tak waras. Kalau dia waras ke tak waras. Kalau ada akal, mana kau waras lah. Kalau tak ada akal, mana kau tak waras. Kan? Cuma akal ada masa-masanya orang salah gunakan akal itu. Walaupun dia waras, tapi dia salah gunakan akal, sehingga menyalahi daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyalahi daripada hukum syarak dan sebagainya. Sebab apa? Menyalahgunakan akal. Dan akal boleh masanya ada masanya hilang pertimbangan akal kita. Kita tengok kalau orang pertimbangan akal hilang, macam mana? Dia boleh membunuh, dia boleh memukul orang, kan? Dia boleh buat benda yang di luar daripada batasan manusia itu sendirilah. Betul? Sebabnya akal ni penting. Jadi Allah Ta'ala berikan kita anugerah akal untuk kita gunakan untuk berfikirlah. Sampai itu untuk mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Dan ada manusia yang berjaya mencari Tuhan, dan ada manusia yang tak berjaya mencari Tuhan. Tak berjaya cari Tuhan, walaupun dia ada akal. Tapi akalnya tak sempurna lah. Orang yang tak sempurna ni mesti dia boleh mencari Tuhan, boleh membezakan antara benda yang hak dan benda batil. Orang yang tak gunakan akal yang sempurna, jadi dia menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Dia anggap patung bala tu boleh memudaratkan tubuh badan dia. Kalau seandainya dia tak sembah patung bala dan sebagainya. Jadi akal adalah fikiran atau akal budi, iaitu kebijaksanaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, sehingga boleh dibezakan antara manusia dengan haiwan. Sebab haiwan ni dia tak ada akal. Cuma haiwan dia boleh patuh kepada arahan. Kalau kita didik dia, kita asuh dia, kita ajar dia, boleh. Banyak haiwan-haiwan yang boleh menurut perintah tuan dia. Cuma dia setakat tahap dia lah. Kan, haiwan dia tak boleh mencipta komputer. Walaupun kita kata, mungkin haiwan dia ada akal kan. Sebab apa ada akal? Sebab dia boleh menurut arahan ketua dia, arahan ke tuan dia kan. Bila tuan arahkan dia ikutlah. Contohlah anjing kan. Anjing boleh ikut arahan. Apa lagi? Kuda boleh ikut arahan. Tapi ayam tak boleh ikut arahan. Ayam tak boleh ikut arahan. Dia tu makan dia. Tentang tabu kan jagung apa sebagainya dia datang. Tapi nak ikut arahan kita, suruh jaga kopun tu, tak dapat jaga kopun tu. Tapi kopun ni lah nilainya je lah. Nampak tak? Jadi maknanya terbatasnya lah akal tadi lah. Nak kita katakan binatang tak ada akal pun tak boleh juga akal. Sebab akal ni mestilah tahap pemikirannya tinggi. Betul? Sehingga dia boleh mengawal emosi dia. Lepas tu dia boleh membaca Quran, boleh membaca, boleh menulis. Apa ada akal? Dia boleh menguruskan harta.
Kalau orang tak boleh menggunakan harta, macam mana kita nak kata makan? Urus harta pun dia tak boleh nak uruskan. Duit dia sendiri pun dia tak boleh nak uruskan. Kita bagi RM10 pun dia tengok RM10 ni. Mana weh, bawa RM10 ni. Dia tak tahu nak gunakan apa RM10. Kemudian yang kedua, hukum akad ialah penetapan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau penafian satu perkara daripada perkara yang lain tanpa perlu kepada ketetapan adat bagi menetapkan perkara tersebut, seperti 1 tambah 1 adalah 2. B. Ketetapan syarak bagi menetapkan satu hukum. Sebab hukum syarak ni dia ada halal, ada haram kan? Ada halal, ada haram, ada sah, ada batal, ada makruh, ada mubah. Cuma kalau dia syarat aja dia ada 3. Dia ada wajib pada akal. Cuma kalau akal dia ada 3, mana wajib pada akal, kemudian mustahil pada akal, dan harus pada akal. Harus pada akal. Dia ada 3 je kalau hukum akal. Hukum syarak artinya banyak pecahan. Kan dia ada wajib, haram, makruh, mubah, harus, sunat, kan, fardu kifayah, fardu ain kan. Banyaklah pecahan pada hukum ni. Kalau adat pula terbagi berempat. Pertama, ditambat wujud dengan wujud. Seperti ditambatkan wujudnya kenyang kerana wujud makan. Ditambatkan wujud dengan wujud. Ditambatkan ada dengan tiada. Wujud mana ada lah. Seperti ditambatkan wujud kenyang dengan wujud makan. Yang kedua, ditambatkan Adam. Ain dan mim Adam. Mana Adam tu tiada wujud lah. Dengan Adam juga. Seperti ditambatkan tiada kenyang tiada kenyang dengan tiada makan. Tak kenyang, tak makan lah. Mana hukum adat? Hukum adat. Mana kalau ada kenyang, biasa adalah makan. Yang pertama. Yang kedua, tak ada makan, biasa tak adalah kenyang. Ataupun tak ada kenyang, biasa tak adalah makan. Yang kedua. Yang ketiga, ditambahkan wujud dengan Adam. Ditambahkan ada dengan tiada. Seperti ada sejuk kerana tiada selimut. Kenapa ada sejuk? Sebab selimut tak ada. Kalau ada selimut, kan? Kalau ada selimut, sudah tentu tak sejuk lah. Tentu. Sebab bergulung kan. Yang keempat, ditambat Adam dengan wujud. Mana ditambahkan tiada dengan ada. Seperti ditambahkan tiada hangus sebab wujudnya air. Ditambahkan tiada hangus sebab wujudnya air. Itu antara hukum adat lah. Itu hukum adat. Dan kembali pada hukum akal tadi. Jadi hukum akal pula, dia ada dalam bentuk perlu kepada fikir, dan ada bentuk yang tak perlu pada fikir. Itu dikatakan ada yang daruri atau yang nazari. Ada hukum akal ni dia ada 2. Pertama daruri, yang kedua nazari. Daruri ini maksudnya mudah. Daruri ini mudah. Ada yang dapat daruri ke? Nazari. Nazari ini perlu fikir lah. Sebetulnya dia banyak fikir. Banyak fikir kan. Sebab dia nazari. Nazari nun zara. Nun zara ya, nazari lah. Daruri ini maksudnya mudah. Mudah ni benda simple je. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Kita dah tahu jawapan. Kan. Kalau nazari ni dia kena fikir banyak. Fikir kan, timbang kan. Buka kitab, buka kamus, buka tu, buka ni kan. Macam-macam nak merujuk lah. Macam-macam nak merujuk, baru boleh bagi jawapan. Jadi itu dikatakan nazari. Okay. Jadi hukum akal tadi dia bagi pada 3. Dia tadi ada 2 kan. Pada 2 tu tadi dia pecah 3 lah. Yang pertama wajib pada akal.
Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, harus pada akal. Yang pertama, wajib pada akal. Wajib pada akal dari itu yang pecah dua, daruri dengan nazari. Mustahil pada akal pun bagi dua, daruri dengan nazari. Harus pada akal pun ada dua, daruri dengan nazari. Mudah dan senang. Baik, macam mana dia katakan wajib pada akal secara daruri? Contohnya menghukumkan secara pasti satu itu separuh daripada dua. Menghukumkan secara pasti satu itu separuh daripada dua. Daruri lah, mudah lah. Tak payah berfikir banyak-banyak. Budak sekolah rendah pun satu pun boleh buat. Macam tu. Satu tu separuh daripada dua. Kalau satu tu separuh daripada tiga, tu pening. Macam mana satu daripada tiga? Kan? Ni satu sepuluh daripada dua. Atau dia katakan wajib akli daruri. Maksudnya akal meletakkan sesuatu itu mesti ada tanpa memerlukan kepada pembahasan dan juga penelitian. Tak perlu kita nak teliti-teliti, nak cek-cek bagi tak payah. Itu perkara daruri. Yang kedua, wajib akli nazari. Katanya wajib wujud Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Maka tak mudah menetapkan Allah Ta'ala itu wajib wujud, melainkan dengan diadakan perbahasan mendirikan dalil. Wajib akli daruri ataupun wajib akli yang secara nazari. Payah nak tetapkan Allah Ta'ala ni wujud ke tak wujud. Bagi orang beriman senanglah. Orang kafir payah. Sebab kalau seandainya senang benda ni, semua akan masuk Islam. Betul tak? Semua akan beriman. Walaupun kita nampak macam simple je. Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Dan kita yakin dan percaya Allah Ta'ala menjadikan alam. Dan kita daripada sekolah rendah, kecil-kecil lagi, tadika lagi mana tahu dah. Dan diajar ke kita ni, siapa menciptakan langit bumi? Allah kan? Allah menciptakan langit. Tapi bagi orang kafir yang tidak didedahkan dengan perkara tadi ini, tak percaya. Sebab permulaan yang mereka tahu berkenaan dengan patung ni Tuhan, ni berhala ni Tuhan, ni Tuhan. Dan mereka tak didedahkan dengan Allah. Yang didedahkan ialah patung tu, patung ni kan dan sebagainya. Dewa-dewi, lepas tu alam roh lah, apa benda dan sebagainya, alam hantu dan sebagainya. Itulah benda yang didedahkan kepada mereka. Jadi keyakinan mereka tentang Tuhan tu tak wujud dah. Kalau wujud tu mungkin sama-sama je lah gitu. Jadi nak menetapkan Allah Ta'ala tu wujud tu, tu yang dikatakan daripada sudut akalnya nazari. Susah pada siapa? Bagi orang tak percaya lah. Kan? Bagi orang percaya senang lah. Memang mak ayah kita dah ajar daripada sekolah rendah lagi, cikgu pun dah ajar macam tu. Bagi orang Kristian dia tak percaya lah macam tu. Orang Yahudi pula tak percaya, dia akan percaya dengan benda lain pula. Golongan tak percaya Tuhan pun ada kan. Golongan ateis dia tak percaya dengan Tuhan langsung. Dah kita buruk. Nampak? Walaupun dia ada akal, tapi akal tu dia tak capailah kepada apa yang sepatutnya yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan wajib akli nazari. Maknanya akal meletakkan satu perkara itu mesti ada, tetapi memerlukan kepada pembahasan dan penelitian serta mendatangkan dalil-dalil kepada ketetapan tersebut. Sama ada dari Quran atau hadis ke, ataupun kata-kata para ulama dan sebagainya. Mulalah benda itu diperbincang, dibahaskan dan sebagainya. Ataupun ada ya kadang dia tahu benda tu, tapi taufik hidayah tak ada. Taufik hidayah tak ada. Kalau taufik hidayah tak sampai pun dia tak akan beriman juga. Walaupun dia percaya menjadikan langit bumi itu Tuhan, Allah. Nah kita lagi. Dia percaya. Alam roh pun dia percaya, malaikat pun dia percaya, semua dia percaya. Adanya syaitan, iblis dan sebagainya semua dia tahu.
percaya. Tapi tetap tak beriman. Sebab apa? Tiadanya taufik hidayah daripada Allah Ta'ala juga. Gitu. Kemudian yang kedua, mustahil. Okey, tadi wajib disilakan. Sekarang mustahil disilakan pula. Mustahil pula apa? Ada dua, daruri dan nazari. Daruri dan nazari. Ustaz 12 ya. Ya. Contohnya, akal tak boleh menerima bahawa satu itu separuh daripada tiga. Akal tak boleh menerima bahawa satu itu separuh daripada tiga. Betul? Terlihatkan mustahil daruri. Mana segi sudut akal kita senanglah, tak payah fikir banyaklah. Sebab satu itu memang bukan separuh daripada tiga. Satu hanya separuh daripada dua. Kalau dua, separuh daripada empat. Empat separuh daripada lapan. Lapan separuh daripada 16 sebagainya. Jadi satu itu separuh daripada tiga, mustahil. Tak payah kita fikir banyak. Okey, yang kedua mustahil akli nazari. Contohnya, akal tidak boleh menerima ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Akal tak boleh menerima ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tapi kita nak konformkan benda ni, itu yang perlukan pada pembahasan, penelitian, mengaji, belajar. Itu sebabnya ulama mengarang macam-macam kitab berkenaan dengan bab akidah dan juga bab tauhid, supaya jangan akal kita ni terpesong. Supaya akal kita jangan terpesong, jangan tersalah penangkapan terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perbuatan Allah Taala. Dia ada tiga. Satu, iaitulah zat Allah. Yang kedua, sifat Allah. Yang ketiga, af'al, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Taala tak boleh disebutkan dengan makhluk. Sifat Allah Taala tak boleh disebutkan dengan makhluk. Af'al, perbuatan Allah Taala pun tidak boleh disebutkan dengan makhluk. Jadi dalam benda ni dia kena mengaji, kena belajar, kena guru dan sebagainya, kena belajar buka kitab dan sebagainya. Baru kita nampak, macam tu. Jadi kalau sekadar cakap saja, jadi kadang tak faham. Macam tu. Itu sebabnya dia kata akal tak boleh menerima ada Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala. Tetapi dia perlukan kepada penelitian, pengkajian, pendetilan, penghuraian dan sebagainya. Baru kita faham. Kalau setakat cakap saja, orang kafir pun dia tak percaya. Kalau kita kata, kan, Tuhan yang wajib disembah ialah Allah Ta'ala je, tak ada Tuhan lain. Adakah orang kafir boleh percaya? Adakah kafir boleh yakin benda macam tu? Sebab Tuhan yang kita sembah, dia tak nampak. Separuh daripada manusia, dia tak percaya dia benda tak nampak. Benda tak nampak, mereka tak percaya. Kalau nampak, baru percaya. Bagi orang kafir, separuh daripada orang kafir ni, dia tak percaya benda tak nampak. Sedangkan dalam dunia ni ada benda tak nampak. Ada benda tak nampak, tapi dia percaya pula. Hantu macam tak percaya. Nampak tak? Tak nampak. Kan? Tak nampak tu. Kan? Yang nampak mungkin kelibat hantu lah gitu. Jin, syaitan dan sebagainya. Dewa Dewi dan sebagainya, alam roh dan sebagainya. Dia percaya pula benda tu alam roh. Tapi dalam bab Tuhan ni dia susah sikit. Sebabnya perlukan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada sesuatu perkara yang penting pada mereka sehingga ianya boleh mengubah tanggapan ataupun minda mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka tak mudah akan meletakkan mustahil ada sekutu bagi Allah, melainkan dengan diadakan pembahasan dan juga mendirikan dalil. Yang ketiga, harus
harus daripada sudut akal. Harus pada sudut akal pula ada dua juga. Yang pertama harus pada akal secara daruri, yang kedua harus pada akal secara nazari, dilihat dan juga pengkajian. Contoh, bagaimana contoh harus pada akal secara daruri? Contohnya akan menetapkan keadaan seseorang itu ada kalanya ia bergerak ataupun diam. Akan menetapkan keadaan seseorang itu sama ada dia bergerak atau diam. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Kalau dia diam, dia bergerak. Kan? Walaupun mungkin tangan dia tu bergerak, badan tak bergerak. Tapi biasanya kita pukul rata lah. Kita tengok daripada sudut keseluruhannya tu dia bergerak tak bergerak. Kalau dia masih duduk kat situ je, walaupun tangan dia bergerak, tapi dia masih duduk kat situ, kita hukumkan dia tak bergerak. Kita hukumkan dia tak bergerak. Betul? Walaupun mungkin mata tu bergerak, melilau mata. Tangan ni mesti orang, kalau dia orang sana jadi itu tak senang duduk. Tak, tapi kita tetap hukumkan dia tak bergerak selagi mana dia duduk kat situ. Bila dah bangun, kita katakan dia bergerak. Itu kan. Satu lagi, dalam badan kita ni banyak organ-organ kan. Organ-organ bergerak. Kita ada jantung bergerak. Kita punya perut kan kadang mulai-mulai bergerak. Macam tu. Kita ada nadi kan. Nadi yang bergerak. Tetapi kita hukumkan secara keseluruhannya orang itu tak bergerak sebab dia duduk kat situ. Walaupun anggota badan dalam organ dia itu bergerak. Apalagi kalau jantung ni memang dia bergerak. Semenjak kita di alam janin lagi ditiupkan roh, maka dia mesti bergerak. Kan? Bila masa dia tak bergerak, bila kita innalillahi wa inna ilaihi, bila kita mati tu dia tak bergerak lah. Dia jantung ni special lah. Kita tidur ke, kita baring ke, kita makan ke, kita minum ke, kita buang air ke, dia tetap bergerak. Apa saja aktiviti kita, kan kita tidur ke, kita berkorong, apa semua dia bergerak. Jantung tetap bergerak. Bila time dia tak bergerak, dia change, habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah kita betul. Okay. Jadi wajib harus akli daruri, maksudnya contohnya akan menetapkan kerana seorang itu ada kalanya bergerak ataupun diam. Jadi mana tak perlu kita fikir banyak lah gitu. Sama ada waktu tak bergerak atau dia tak bergerak, diam tu ya. Itu dikatakan harus akli daruri. Bagaimana dengan harus akli nazari? Payah sekali, payah pula. Contohnya akan menetapkan harus Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang Islam yang tidak beramal. Harus akan menetapkan harus Allah Ta'ala memberi pahala pada orang Islam yang tidak beramal. Dan harus Allah Ta'ala mengazab orang-orang Islam yang beramal. Ini harus. Tapi dia perlukan kepada pemikiran, pengkajian, penelitian, pembahasan dan sebagainya. Perlu pembahasan. Kenapa benda tu boleh berlaku? Terpulang pada Allah lah. Dia kuasa dia nak buat macam mana, terpulang. Sebab Allah Ta'ala menciptakan manusia ni harus dia. Kan manusia yang berhajat pada Allah, Allah Ta'ala tak berhajat pada manusia pun. Jadi dia boleh buat apa yang dia nak. Dia boleh mengazab orang yang taat dan boleh memberi pahala pada orang ahli maksiat. Terserahlah kepada Allah Ta'ala. Sebab dia yang cipta manusia, dia yang kontrol manusia. Bila dia kontrol manusia, terpulang pada dia lah. Dia nak buat macam mana. Cuma manusia, dia ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Dan Allah Ta'ala pula tidak pernah menyalahi janji. Siapa yang buat taat, maka akan mendapat pahala. Orang yang buat maksiat akan mendapat dosa. Orang yang buat taat akan diberikan syurga. Orang yang ingkar akan dibagi neraka. Betul?
Jadi maknanya Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalah janji. Itu berdasarkan pada hukum lah. Daripada segi hukumnya, hukum syarahnya, Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Kalau dia tak menyalahi janji, dia mesti bagi pahala untuk orang yang bertaat dan juga azab orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Tetapi daripada sudut akal, gitu. Tapi daripada sudut akal, benda itu harus bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala tidak berhajat kepada manusia, manusia yang berhajat kepada Allah. Kalau dia tak percaya, maka terpulanglah pada dia. Sama ada dia dah masukkan dalam neraka pun boleh, masuk dalam syurga pun boleh. Baik. Maka tak mudah akan menetapkan hal itu.